Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan selamat datang kepada semua ke program forum yang bertajuk pengaruh media sosial terhadap masyarakat. Mana yang merupakan satu tajuk yang sangat sinonim dan tidak asing lagi dengan kehidupan kita kan. Apatah lagi bila negara dilanda wabak COVID-19, semuanya bersumberkan daripada semua maya kan. Dan untuk membahas tajuk kita pada hari ini, kita mempunyai 7 orang panel yang tidak asing dan cukup hebat lagi. Saya perkenalkan dahulu panel pertama, Saudara Iman, panel kedua, Saudara Adik, panel ketiga, Saudara Syazwan, panel keempat, Saudara Syahrul, panel kelima, Saudara Ahmad, panel keenam, Saudara Adam, dan panel yang terakhir, Saudara Syafiq. Baik, tanpa membuang masa, saya terus kepada kita punya perbincangan pada hari ini. Sebelum itu saya nak peringatkan kepada kita punya panel, anda ada beri masa selama seminit 30 saat untuk berucap. Baik, soalan pertama kepada panel yang pertama. Jadi apakah saya kira ni sekadar pusingan pemanas badan. Mungkin panel yang pertama boleh cerita sedikit berkaitan dengan apa itu media sosial dan bagaimana pendirian Saudara Iman terhadap media sosial ini terhadap masyarakat. Adakah dia satu benda yang positif ataupun negatif? Saya persilakan. Okey, terima kasih kepada moderator majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya akan cakapkan apa itu media sosial. Media sosial ni kalau kita tengok Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, dia mengatakan satu platform atas talian yang digunakan untuk berkongsi ataupun berinteraksi antara satu sama lain. Contoh yang dia bagi Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya, banyak lagi. So baik ke buruk media sosial ni kan, bagi saya dia bawa pada kesan yang agak buruk lah. Dia banyak mempengaruhi kita. Sebab saya ada baca kajian daripada doktor filosofi seorang PhD daripada Rusia mengatakan, nama dia Tina Kubrak, dia mengatakan bahawa manusia ni terpengaruh dengan apa yang diperlihatkan daripada skrin ni, termasuklah media sosial ke TV apa semua. So ini menunjukkan bahawa dengan terlampau banyak menggunakan media sosial, kita terpengaruh, kita terikut, terutamanya dalam attitude kita lah, perangai kita. So ini agak bahaya lah kan. Kalau banyak influencer ke apa menunjukkan perangai teruk dekat media sosial, so anak-anak muda kita mungkin akan terikut. So saya risau lah tu. Tapi bukanlah influence yang jahat saja kita boleh ikut, mungkin ada yang baik. Tapi saya tengok sekarang ni, contohnya dekat TikTok kan, banyaknya yang jahat lah. So saya harap kalau ada mak ayah, tolonglah pantau anak-anak untuk dalam penggunaan media sosial ni. Saya kita kat ni. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Saudara Iman atas penerangan tadi. Jadi Saudara Iman setujulah dengan kenyataan bahawa pengaruh media sosial membawa satu pengaruh yang positif terhadap masyarakat. Jadi bagaimana pula dengan panel yang kedua, Saudara Adik? Mungkin Saudara Adik ada satu pandangan yang berbeza dengan panel kita yang pertama. Saya persilakan. Okey, terima kasih Tuan Director. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang hormat rakan bicara dan pembangkang sekalian. Saya di sini selaku pembangkang yang pertama ingin menegaskan bahawa media sosial banyak memberi pengaruh negatif terhadap masyarakat. Media massa merupakan salah satu alat untuk menyebarkan maklumat, pesanan, pendapat, rumor dan sebagainya kepada masyarakat secara keseluruhannya. Sebagai contoh, di era globalisasi ini, setiap perubahan berlaku dengan fantas seperti rekaan fashion, muzik dan juga terus berubah mengikut masa. Begitu juga dengan media massa. Media massa di zaman era globalisasi ini dengan adanya televisyen, radio, lebih lagi telefon pintar mengakibatkan berita yang tersebar semakin tidak berkualiti. Bahkan kadang-kadang berita yang belum dikenal pasti atau merupakan satu fitnah tidak dinafikan lagi. Sebagai contohnya, media massa merupakan penyumbang utama kepada keruntuhan moral di kalangan belia. Program-program televisyen khasnya lebih mementingkan hiburan daripada maklumat. Selain itu, tayangan-tayangan filem barat dan Hindustan telah menolak unsur-unsur kehiburan yang sepati dalam jiwa masyarakat pada masa kini. Adegan-adegan lucu hanyalah sebagai haluan mata bagi mereka. Jadi apabila filem-filem tersebut dipertontonkan, sudah tentu golongan remaja amnya akan meniru style ataupun gaya dan artis pujaan mereka. Secara tidak langsung, ia mencetuskan melut jati diri bagi remaja yang sedang mencari identiti seterusnya terlibat dalam gejala hedonisme.
Sidang hadirin sekalian, penggunaan laman sosial juga melahirkan masyarakat yang beku dan lalai dalam melakukan sesuatu tugasan. Kepelbagaian aplikasi yang menarik seperti permainan yang terdapat dalam media sosial mampu menarik minat pengguna laman sosial tersebut. Hal ini dapat menyebabkan pengguna akan berasa seronok sehingga mereka lalai untuk menyempurnakan tugasan mereka. Tambahan pula penggunaan laman sosial juga memberikan kesan kepada prestasi kerja dan pelajaran dalam kalangan anggota masyarakat. Hal ini akan menyebabkan negara kita mengalami kebejatan idea untuk meningkatkan prestasi negara. Golongan pelajar yang menjadi puncak kecemerlangan negara tidak dapat dilahirkan ekoran penggunaannya yang melalaikan masyarakat. Oleh itu, penggunaan laman sosial akan melahirkan tenaga kerja yang kurang berkualiti. Akhir sekali, masyarakat merupakan aset yang penting dalam pembangunan negara. Jati diri yang utuh dalam diri setiap masyarakat dapat menjamin masa depan negara yang gemilang dan terbilang. Maka sangatlah penting kepada masyarakat untuk menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin. Saya tegaskan sekali lagi di sini bahawa pengaruh media sosial ini banyak mendatangkan kesan negatif terhadap pemikiran manusia. Sekian, terima kasih. Okay, baik. Terima kasih kepada panel yang kedua. Jadi saya terus pada panel yang ketiga, Saudara Syazwan. Mungkin boleh maklumkan ataupun nyatakan pendirian saudara terhadap tajuk kita pada hari ini, adakah dia positif ataupun negatif serta hujahnya. Saya silakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator selaku pengerusi pada hari ini yang mewakili Barisan Cadang dan Barisan Perbankan yang kelihatan ceria di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat anda semua. Saya sebagai cadang yang arif ingin menegaskan bahawasanya media sosial ini mampu memberikan kesan yang positif terhadap pemikiran manusia. Jadi saya di sini untuk mengemukakan satu fakta mungkin pihak bankan tidak sedar secara realitinya bahawasanya media sosial ni mampu menggunakan informasi luas terhadap suatu masyarakat. Saya menyokong dan percaya 100% bahawa media sosial ni mampu membantu dalam kehidupan kita hari ini. Kerana dunia sekarang amat memerlukan telefon bimbit, komputer lipat dalam proses pembelajaran. Malah pada masa yang sama, sesuatu individu dapat menambah ilmu dan berfikir secara kritis. Oleh itu, saya di sini perlu dapat untuk menyatakan bahawa dunia sekarang memerlukan teknologi atau erti kata lain media sosial lagi-lagi di tingkat pelajar dan tenaga pelajar. Kerana ia dapat mengembangkan lagi prestasi pemikiran pelajar untuk berfikir di luar kotak. Malah tidak perlu sahaja untuk menunggu guru-guru yang hakikat berumat. Padahal boleh sahaja mereka mencari informasi di media masa ini kerana bidangnya amat luas. Para hadirin yang disayangi sekalian, semenjak pandemik COVID-19 ini, sebagai contohnya, kita diperkenalkan dengan e-learning bagi membantu pelajar mengumpul maklumat secara online dan berinteraksi melaluinya. Jadi, sudah terang bersuluh bahawa media sosial ini mampu membangunkan tahap kecerdasan seseorang individu dalam berfikir secara kritis dan inovatif. Kesimpulan yang dapat saya katakan di sini adalah penggunaan media sosial ini boleh mencetuskan proses pembelajaran terutamanya berjalan dengan lancar dan lebih berkesan. Lagipun penggunaan ini berperanan penting dalam dunia hari ini kerana ia memberi manfaat dalam memberikan modal dan yang berpengetahuan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panel kita yang ketiga. Jadi panel kita Saudara Syazwan menyatakan pendiriannya bahawa dia merasakan dia satu perkara yang positif dengan pendirian bahawa dia mampu untuk menjalani kreativitian dan juga keinovatifan seseorang. Jadi bagaimana pula dengan panel kita yang keempat? Apakah pendirian Saudara Syahrul dan juga apakah hujah atas pendirian tersebut? Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak setuju dengan panel yang ketiga kerana kita ketahui bahawa media sosial ini akan menyebabkan manusia kurang aktif dan inovatif dalam membuat satu pekerjaan kerana semua yang diperlukan oleh mereka sudah ada di dalam internet. Contohnya, pelajar yang membuat sesuatu assignment kemungkinan akan
mencetak ropak daripada internet kerana maklumat yang dapat semua telah ada di dalam internet. Menurut kajian MKT dan Zaid 2009, dalam kajian yang dilakukan menyatakan bahawa gerakan sosial tidak terbentuk kerana adanya pelbagai isu dalam masyarakat dan kesan tidak baik kepada masyarakat. Dampak menabah dan Vigilan 2013 menyatakan gerakan sosial terbentuk kerana tidak keinginan masyarakat untuk berkembang luas dalam melakukan sesuatu gerakan yang boleh menyebabkan manusia berfikir kreatif dan inovatif. Ini menunjukkan kesan yang buruk kepada pengguna media sosial yang akan membawa kepada upayaan berfikir manusia untuk kuasa hadapan. Wallahu alam. Okay, baik, terima kasih kepada Saudara Syahrul. Jadi Saudara Syahrul berpandangan berbeza dengan panel kita yang ketiga sebentar tadi. Mana berpendapat bahawa media sosial ni bahawa tidak mengembang kreativitian dan keinovatifan seseorang. Jadi bagaimana pula dengan panel kita yang seterusnya, panel kita yang kelima, Saudara Ahmad? Apakah pendirian Saudara Ahmad terhadap media sosial dan juga apakah hujah saudara terhadap pendirian tersebut? Silakan. Terima kasih kepada Tuan Moderator atas soalan kepada saya. Assalamualaikum semua. Media sosial kepada masyarakat membawa kesan yang positif. Dia juga membantu dalam mendapatkan maklumat perkongsian daripada luar dan dalam negara dengan lebih pantas. Selain itu, daripada perkongsian tersebut, kita juga dapat membantu juga orang lain daripada itu sama-sama mengetahui maklumat yang terkini. Bukan sekat itu saja, malah pelbagai maklumat lain juga dapat dicapai dengan pantas, contohnya penjarahan maklumat mengenai pembelajaran, politik dan ekonomi dan lain-lain lagi. Dengan media sosial inilah juga masyarakat boleh berhubung tanpa ada had dan sepadan. Ia juga dapat menghubungkan kembali hubungan antara satu sama lain tanpa mengira latar belakang. Contohnya, kawan semasa sekolah rendah dahulu yang terputus, kita dapat berhubung kembali melalui dengan penggunaan media sosial. Media sosial juga boleh digunakan dalam penyebaran ilmu, pengetahuan dan juga ilmu agama. Ini juga akan membawa pada kesan yang seimbang antara rohani dan jasmani dalam kehidupan masyarakat. Secara tidak langsung, ia dapat mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencapai kebahagiaan bersama. Setelah itu, ia juga dapat membantu para peniaga untuk mengiklan dan juga menjual barangan mereka. Pada hari ini, situasi yang berlaku yang menguji kita semua iaitu penularan virus COVID-19 yang tidak jumpa jalan penyelesaiannya sehingga kini. Para pembeli dan peniaga juga dapat berurusan secara tersedia sahaja dalam usaha mengekang penularan penyakit-penyakit ini. Tidak lupa juga media sosial juga membantu kita dalam usaha pencarian pekerjaan, terutamanya yang tidak ada pekerjaan ataupun kepada yang baru graduate, mudah untuk mencari kerja dalam suasana pada hari ini. Sekian, terima kasih daripada saya. Okey, baik, terima kasih kepada panel kita yang kelima, Saudara Ahmad. Jadi sebelum saya teruskan, saya nak ingatkan kepada peserta, sesi soalan akan dibuka selepas panel yang ke-6 menyampaikan idenya. Jadi kita terus pada panel kita yang seterusnya, panel kita yang ke-6, Saudara Adam. Jadi bagaimana pula dengan pendirian Saudara Adam? Adakah ia satu perkara yang positif ataupun negatif serta hujah atas pendirian Saudara? Saya persilakan panel yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Moderator. Saya ini menyatakan bahawa para sosial media mempunyai kesan yang sangat negatif terhadap pemikiran manusia. Ini kerana media sosial dilihat dapat menjarakkan hubungan digital sehingga orang itu lebih suka menghabiskan masa dengan sosial media. Menurut kajian pakar mendapati, sosial media sebenarnya memberi kesan negatif kepada kesihatan mental manusia. Benda yang pertama yang menyebabkan kesihatan mental manusia adalah cyberbullying. Cyberbullying ini adalah masalah pertama yang dihadapi pengguna media sosial
model sosial disebabkan perbezaan dapat atau tersilap tutur kata. Sebagai contoh, seorang itu akan mengeluarkan seorang pengguna sosial media akan terkatalah kata-kata dan sebagainya dan akan diserang oleh warganet, netizen, kata-kata cacian dan makian. Ini akan menyebabkan individu yang dikecam itu mengalami emosi, tekanan jiwa sehingga menjejaskan kehidupan sehariannya. Dan selain itu juga orang yang dikecam itu akan memiliki negatif seperti kemurungan, kegelisahan, kesedihan melampau dan kesunyian punca daripada netizen itu sendiri. Dan anda juga akan dapat melihat kehidupan orang lain lebih baik daripada anda sendiri sehingga akan membuatkan anda akan merasa kurang keyakinan di dalam kehidupan seharian anda kerana merasakan kehidupan orang lebih baik dengan melihat posting-posting di sosial media. Kerana itu juga menyebabkan masalah emosi dan gangguan kepada seorang pengguna itulah. Oleh itu, penggunaan media sosial perlu dikawal dengan sepenuhnya supaya ia tidak mempengaruhi pemikiran kita. Sekian dari saya. Okey, baik, terima kasih kepada panel kita yang ke-6. Jadi sebelum kita terus kepada panel yang ke-7 untuk rumusan, saya buka ruang soalan kepada penonton atau peserta untuk bertanya. Mungkin satu soalan, saya persilakan. Saya ingin bertanya dengan panel 1. Berkenaan dengan sejauh manakah media sosial seperti Facebook, Twitter dan IG mempengaruhi dalam pembentukan pemikiran manusia. Sekian, terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Jadi saya persilakan panel pertama kita, Saudara Iman, jawab. Okey, terima kasih kepada pemberi soalan. Soalan ni sejauh mana media sosial membantu dalam pembinaan pemikiran, betul? Sebab saya ni orang lama, saya pakai Facebook kan. So, pembinaan pemikiran tu saya dapat lihat dengan banyaknya orang share ilmu. Maksudnya mengembangkan minda lah, kita dapat banyak ilmu daripada Facebook tu. Sebab kat Facebook ni, kalau Facebook saya lah, dia banyak pasal hal politik kan, masakan. So, setiap hari saya akan belajar benda yang baru. Walaupun banyak keburukan dia kan, seperti kita dengar tadi, walaupun banyak keburukan dia, dia semua tu sebenarnya atas diri kita juga kan. Kalau kita search apa-apa yang flat, itulah yang mendatangkan keburukan tu. Kalau kita ada anak kecil pula, kita kena pantau lah, itulah tugas saya kan. So, bagi saya, media sosial ni ada masalah dan membantu kita untuk mengembangkan pemikiran kita dengan sebagai ilmu yang lain kan. Orang kata banyak keburukan media sosial tu atas diri masing-masing, tapi bagi pendapat saya boleh membantu kita menambah ilmu. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih kepada Saudara Iman harap menjawab soalan tersebut. Jadi seterusnya kita beralih kepada pusingan yang terakhir, iaitu sesi rumusan. Jadi saya nak persilakan panel kita yang ketujuh, Saudara Syafiq, untuk merumuskan semua dan segala perbincangan yang telah dilakukan oleh panel-panel kita yang sebelum. Persilakan Saudara Syafiq. Jadi, Assalamualaikum. Jadi, apa yang dapat saya simpulkan daripada semua panel kita pada hari ini adalah media sosial ini sangat mempengaruhi kehidupan kita pada masa kini. Tidak kira tua, muda, gaya atau miskin. Jadi semua manusia pada zaman ini menggunakan media sosial. Ya. Jadi media sosial ini tidak ada salahnya. Cuma atas diri kita sendiri sahaja yang menentukan jalan yang itu baik ataupun buruk. Jika manusia pada zaman ini menggunakan media sosial ke arah kebaikan, maka baiklah apa yang ada di depan ini. Dan jika mereka menggunakan media sosial ini ke arah yang sebaliknya, maka sebaliknya yang akan menimpa. Jadi ini juga dapat diselaraskan dengan falsafah pendidikan kebangsaan di mana masyarakat yang cemerlang dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani datangnya dengan kepercayaan kepada kita. Tapi jika manusia ini hanya mempercayai satu-satunya media sosial yang ada, jadi maka kepercayaan mereka hanyalah pada media sosial dan bukan kepada Tuhan kita sendiri. Jadi ini dapat menjejaskan falsafah pendidikan kebangsaan kita. Jadi saya harap manusia di luar sana dapat menggunakan media sosial yang ada pada zaman sekarang ini dengan berhemah dan baik. Jadi saya rasa itu saja kesimpulan yang dapat saya buat untuk kita punya forum
Okey, baik. Terima kasih kepada saudara Syafiq. Saya kira satu rumusan yang baik dan menyeluruh lah. Jadi dengan tamatnya pembentangan daripada tujuh panel kita, maka berakhirlah kita punya forum pada hari ini. Saya berharap moga kita semua dapat manfaat dan kebaikan daripada forum yang kita adakan hari ini. Sekian, itu sahaja. Ada rezeki kita berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.